Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Karzadul Afindi dalam Buletin UKAS edisi 1 petang 28 Februari 2020. Penerbitan Buletin UKAS edisi 1 petang dimulakan dengan berita perasmian Sarawak Servis di Miri. Pusat Servis Sarawak merupakan usaha kerajaan negeri melalui transformasi SCS 2020 Action Plan menjadikan penyampaian perkhidmatan kerajaan Sarawak lebih efektif. Servis Sarawak adalah satu khidmatan yang diberi oleh kerajaan negeri dengan menggunakan teknologi, iaitu digitalization of information, di mana sistemnya adalah sistem yang integrated dan ia connect dengan semua agensi kerajaan. Dan di sinilah kita dapat menerima maklumat seperti utility bill dan juga khidmat-khidmat yang lain seperti juga plan and survey menerusi apps mereka yang bernama Lasis. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas program pelancaran Pusat Servis Sarawak di UTC Miri pada Khamis. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu rakyat dapat menggunakan perkhidmatan tersebut dalam satu masa. Ini adalah satu-satu usaha digital ekonomi kita di mana agensi kerajaan dan juga jabatan disatukan di bawah satu sistem. Dan ini dapat di-retrieve oleh rakyat jelata dengan syarat ada speed dan juga internet. Sementara itu, beliau memaklumkan SMA sedang menaik taraf menara telekomunikasi di kawasan luar bandar bagi membolehkan jaringan internet dipertingkatkan. Berita seterusnya, koleksi tulang manusia prasejarah Guania yang dijadikan bahan kajian di Amerika Syarikat pada tahun 1966 akan dibawa pulang ke Sarawak. Hadir menyaksikan acara bersejarah itu ialah Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Sementara itu, Abdul Karim memberitahu ia merupakan saat yang sangat menggembirakan apabila kerajaan Sarawak akhirnya dapat membawa balik tulang manusia prasejarah Guania selepas 54 tahun jadi bahan kajian. Secara keseluruhannya, terdapat 122 fragmen tulang yang telah diekskavasi dari Guania Miri pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an. Ia kemudian telah dihantar ke Amerika Syarikat pada tahun 1966, iaitu ke University of Nevada, Las Vegas, sebelum dipindahkan ke University of Florida di Janesville pada tahun 2017. Seterusnya, ke perkembangan program Projek Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin PPRMS di Tanjung Datu. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar melakukan lawatan kerja ke rumah penerima bantuan PPRMS di Dun Tanjung Datu pada Khamis. Jelasnya, program PPRMS yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri itu dapat membantu meringankan beban penduduk yang kurang berkemampuan untuk mendiami kediaman yang selesa. InsyaAllah lepas kita akan ngecek bila duit naik keluar. Ini ada masa cepat, tidak tu boleh mula cepat. Kena sanangga tu pula kampung kah? Oh, kampung. Secara gotong royong. Jasa gotong royong, tapi tidak tu boleh mula dalam masa sebulannya boleh mula. Jadi dengan sendirinya rumah tu kelak bila dah sumbaka orang kita keluar, ini akan jadi rumah boleh dihuni betul lah. Tangga depan, tangga belakang, dapur dan jamban akan dipolah. Sementara itu, isteri kepada pemilik rumah Enan Bakar merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang membantu membaik pulih rumah keluarganya. Untuklah kami tu, aku minta tolonglah nyambung rumahku tu, tidak ada orang mau nyambung lah, kataku. Tang rumah kami tu, dapur ada, luar ada, tangga mesti ada, itu gayanya. Minta kami terima kasih lah, minta tolong kita orang datang situ nangga rumahku. Berita keputusan STPM 2019. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bako meneruskan kecemerlangan dalam pencapaian sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2019
sekaligus berjaya menempatkan dalam kelompok 22 sekolah terbaik di Sarawak. Kejayaan itu dikongsikan bersama Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni yang selama ini banyak memberikan perhatian dan sokongan terhadap kepentingan pendidikan di kawasan berkenaan. Katanya beliau berasa amat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang sama-sama berusaha untuk memastikan SMK Bako terus mengekalkan kecemerlangan dalam keputusan STPM. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian anugerah khas pelajar-pelajar cemerlang STPM 2019 di SMK Bako pada Khamis. Sedikit berita mengenai keistimewaan komuniti Melanau Dalat dalam penghasilan tapo. Jika zaman dahulu tapo iaitu terendak etnik Melanau dikenali untuk kegunaan harian semasa aktiviti di luar, namun kini ianya lebih kepada sebagai hiasan, pameran dan jualan malah sering dijadikan cenderahati. Bagi penduduk di Kampung Tanam, Dalat, pembuatan tapo masih dikekalkan sebagai salah satu kraf tangan tradisional di samping menjadikannya usaha untuk mengekalkan identiti etnik Melanau itu. Untuk mengetahui apa itu tapo, penghulu Kampung Tanam di Dalat, Ros, sudi berkongsi sedikit sejarah terendak etnik Melanau itu. Sebenarnya nama asal tapo ini ialah nama sejak dari nenek moyang kami dulu ialah serau. Serau bukan tapo. Kalau tapo ini banyak jenis tapo lah, tapi nama asalnya adalah serau. Jadi serau ini sejak zaman dulu lagi dari nenek moyang kami adalah tapo ini ataupun serau ini adalah banyak kegunaannya, terlebih lagi apabila kita berjalan keluar dari rumah. Tapo adalah untuk melindungi kita daripada panas dan hujannya, terlebih lagi di bahagian kepalanya, kerana kepala itu adalah bahagian yang agak sensitif sekiranya kita berjalan keluar dari rumah iaitu terkena hujan ataupun panas. Maka oleh yang demikian, ini adalah amat penting sekali untuk kita sejak nenek moyang lagi. Memang Tambahnya, walaupun telah beratus tahun, namun masyarakat Melanau di Kampung Tanam masih menghias dinding rumah mereka menggunakan tapo yang jelas menampakkan kemelanauannya. memang dengan adanya kita menghiaskan tapo ataupun serau ini di dinding-dinding rumah kita, maka nampaklah kemelanauannya di bahagian ataupun dalam rumah suku kaum Melanau di Kampung Tanam ini. Memang ketara sangatlah, memang kita sampai sekarang yang serau ini adalah menjadi warisan. Kerana sampai hari ini serau ini masih ramai lagi yang berminat untuk membuat serau inilah. Bagi Evelyn dari Kampung Seberang Dalat pula, beliau adalah salah seorang penduduk yang mengusahakan pembuatan tapo. Jelasnya tapo mempunyai keunikan bentuknya tersendiri dan memerlukan masa dalam 9 hari untuk disiapkan. Salah satu yang ketara dekat terendak Melanau adalah dekat dayungnya. So, dayung ni adalah simbolik kepada aktiviti harian kaum Melanau yang sentiasa menggunakan perahu dan berdayung untuk pergi ke mana-mana sahaja. Untuk kali ini, penduduk di Kampung Tanam Dalat menyiapkan 138 buah tapo untuk dijadikan hiasan di bangunan kekal Bazar Nita Dalat. Projek itu di bawah kelolaan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Untuk makluman juga, projek serau ini ataupun membuat terendak suku kaum Melanau ini adalah untuk projek Bazanita Dalat yang akan datanglah. Kerana terendak ini ataupun serau ini akan dihiaskan mengikut kreativiti yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah kepada kita semua nantilah, supaya dengan hiasan ini nanti akan lebih memeriahkan lagi ataupun lebih menyerikan lagi suasana di Bazanita. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga. Sekian buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya, Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS,
ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.